الحمد لله القائل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم من الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya merayu agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan, jangan berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit atau sewaktu dengannya. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pada hari ini, khatib mengajak semua hadirin agar menghayati khutbah yang bertajuk Saat Kegemilangan Islam. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, realiti pada hari ini, umat Islam di beberapa buah negara sedang mengalami siri-siri kekalahan, kemusnahan, kehancuran, kematian, penghinaan dan penindasan yang berlanjutan tanpa penghujungnya. Adakah sebegini takdirnya sampai bila-bila yang mesti kita tembuhi dan lalui tatkala menuju tuanya dunia ini? Adakah kita memang lebih rendah berbanding umat Islam terawal dan sebelum kita? Jawapannya tidak sama sekali. Segala musibah yang melanda umat Islam pada saat ini hanyalah bersifat ujian lagi sementara. Sampai masanya umat Islam akan kembali gemilang, bahkan menjadi umat Islam pada akhir zaman begitu besar keistimewaannya. Ayuh kita ambil tahu sebahagiannya. Pertama, keadilan khilafah akan muncul semula. Sebuah hadis riwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, zaman kenabian akan terus berlangsung pada kamu sehingga ke tempoh yang dikehendaki Allah. Kemudian dia akan mengangkatnya. Setelah itu berlangsung masa khilafah, berteraskan kenabian sehingga ke tempoh yang dikehendakinya sebelum diangkat. Selepas itu datang pula masa kerajaan yang saling menggigit sehingga ke tempoh yang dikehendakinya. Menyusul selepas itu datang pula masa penguasa yang mendominasi sehingga ke tempoh yang dikehendakinya. Setelah itu kembali semula masa khilafah, berteraskan kenabian. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, sampai situ Nabi diam. Riwayat Imam Ahmad. Perasan atau tidak, sebenarnya kegemilangan khilafah Islam yang terakhir ialah khilafah Utsmaniyah baru saja berakhir sekitar tahun 1924. Bermakna tidak lebih 100 tahun yang lalu sahaja. Walhal masyarakat barat yang berbangga dengan tamadun Rom, mereka mengambil masa lebih daripada 1000 tahun untuk menjadi seperti sekarang. Empire Rom jatuh pada tahun 476 Masihi. Barat bangkit dan membangunkan negara mereka semula sebagai kuasa kolonial sekitar tahun 1770-an. Kedua, Islam akan dikenali setiap manusia. Hadis riwayat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar wa la yatruku Allahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi azizin aw bidhulli dhalilin. Agama ini akan sampai ke mana-mana tempat yang sampai malam dan siang. Sekali-kali Allah tidak akan membiarkan rumah maupun kemah
melainkan Allah akan masukkan ke dalamnya agama sama ada dengan kemuliaan ataupun kehinaan. Riwayat Imam Ahmad. Benarkah pada saat ini masih ada manusia di sana sini yang belum dengar, apalagi kenal tentang Islam? Jika begitu, laksanakanlah sebaiknya tanggungjawab dan peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa yang terjadi di Palestin dari awal hingga kini menjadi salah satu peristiwa menyebabkan lebih ramai manusia mencari makna Islam yang sebenar. Yang ketiga, Nabi Isa AS turun ke bumi. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, demi jiwaku di tangannya, semakin hampir saat turunnya kepada kamu Isa ibn Maryam sebagai penguasa yang adil. Beliau akan memecahkan salib, membunuh khinzir dan menghapuskan jizyah. Riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, keistimewaan yang keempat, umat Islam menjadi umat kaya raya. Hal ini sebagaimana dalam sambungan daripada hadis tentang Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, harta kekayaan pada ketika itu melimpah ruah sehingga tiada seorang pun yang mengambilnya, sehingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Riwayat Imam Al-Bukhari. Menurut Qadhi Iyad rahimallahu ta'ala dalam syarah Muslim, maksudnya pahala sujud adalah lebih baik daripada pahala sedekah, walaupun sebanyak dunia dan seisinya. Hal ini kerana pada ketika itu kekayaan begitu melimpah, sehingga tidak ada lagi orang yang tamak halawa dan tidak lagi jihad yang memerlukan sumbangan. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak cukup dengan berita-berita kejayaan besar, keistimewaan-keistimewaan yang bersifat duniawi, bersifat maknawi berikut pula boleh jadi lebih besar maknanya untuk diri kita. Kelima, boleh mendapat mimpi benar. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, apabila kiamat semakin dekat, mimpi seorang mukmin menjadi seakan-akan tidak berdusta lagi. Orang yang paling benar mimpinya ialah orang yang paling jujur kata-katanya. Mimpi seorang Muslim ialah sebahagian daripada 45 bahagian kenabian. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, Nabi SAW mengakui cinta kita sebagai umatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Umatku yang paling mencintaiku ialah satu kelompok yang datang selepasku nanti. Ada antara mereka sampai berangan-angan untuk melihat aku, walaupun dengan mengandai ahli keluarga dan harta bendanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, Nabi SAW merindui kita. Sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, aku teringin kalau dapat berjumpa dengan teman-temanku. Sahabat pun membalas, bukankah kami teman-temanmu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, kamu sahabatku, teman-temanku ialah mereka yang belum ada lagi sekarang. Yang ke-8, sahabat Nabi mengagumi iman kita. Abdul Rahman bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, satu hari ketika kami duduk bersama dengan Abdullah bin Mas'ud, kami berbincang tentang sahabat Nabi dan jasa-jasa mereka. Lantas beliau berkata, sesungguhnya hal Muhammad sebenarnya begitu jelas bagi sesiapa yang melihatnya. Namun sungguh tiada orang yang lebih baik imannya daripada orang yang beriman secara gaib. Beliau pun membaca ayat 1 hingga ayat 3 surah Al-Baqarah, riwayat Al-Hakim. Kitalah orang yang beriman dengan Nabi secara gaib, yakni tanpa melihat susuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain, ke-9, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagumi iman kita. Diriwayatkan satu hadis
Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah terdapat orang yang lebih besar pahalanya daripada kami? Kami beriman denganmu dan mengikutimu. Nabi membalas, maka apa yang boleh menghalang kamu lagi sedangkan Rasulullah ada dalam kalangan kamu dan wahyu dari langit turun secara langsung kepada kamu. Bahkan ada kaum yang datang selepas kamu, mereka menerima Al-Quran dalam bentuk kitab, namun mereka tetap beriman dan beramal dengannya. Mereka lah orang yang lebih besar pahala daripadamu. Mereka lah orang yang lebih besar pahala daripadamu. Hadis riwayat Imam At-Tabarani rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Demikianlah sebahagian keistimewaan yang Allah peruntukkan kepada kita yang hidup pada akhir zaman. Tinggal lagi sama ada kita mahu mengambil peluang ataupun tidak. Ammar bin Yasir radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, umatku seperti hujan, tidak diketahui mana yang paling baik, yang awal ataupun yang akhir. Riwayat Imam Tirmizi. Lalu apalagi alasan untuk kita tidak bersemangat untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini? Hadirin umat Islam yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, mari kita merangkumkan dengan rumusan-rumusan berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan terus menuntut ilmu dari guru-guru yang mursyid, melakukan amal saleh dan jangan terlibat dengan perkara-perkara yang membau fitnah. Yang kedua, sebagai umat Islam, berpeganglah dengan akidah dan keyakinan yang benar, bersyariat dengan betul dan berakhlak mulia dalam kepelbagaian dan cabaran semasa dan mendatang. Yang ketiga, jadikanlah diri kita sentiasa takutkan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa mengharapkan kepadanya demi kejayaan dunia dan di hari pembalasan kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya, dan demikian juga Nabi Ya'qub alaihi salam berwasiat kepada anak-anaknya, katanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan semua, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Surah Al-Baqarah ayat 132. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.